Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Khabar Selamat datang ke Pop Perspektif. Semalam saya baru menonton sebuah filem daripada Indonesia yang bertajuk Sobat Ambiar. Saya sudah lama tak menonton filem daripada Indonesia dan membuat review daripada filem Indonesia. So semalam saya decide untuk menonton satu filem di Netflix. Netflix memang banyak cerita Indonesia yang menarik. So saya baca sinopsis dan filem ni membuatkan saya tertarik lah untuk menonton setelah membaca sinopsisnya. Filem yang bertajuk Sobat Ambiar atau bahasa tajuk Englishnya The Heartbreak Club. Okay, Sobat Ambiar ni setelah saya tonton, maksud dia lah kepada orang Malaysia yang tak tahu mungkin, sobat tu saya rasa sahabat lah selalunya kan, sahabat Ambiar. Ambiar ni bila saya tonton filem ni dia translatekan sebagai patah hati. So dia kira macam sahabat patah hati atau kelab patah hati macam tu kan, macam tajuk dia The Heartbreak Club. Tapi sebenarnya masuk Ambiar tu lagi besar daripada patah hati saja, sebab ada saya Google tu, saya tengok lah dia punya maksud dia lebih besar daripada tu. So ada yang dia dijelaskan bercerai-berai lah apa, so banyak. Sinopsis cerita ni, filem yang bertemakan filem cinta, genre cinta, mengisahkan Jad Miko atau Jad, seorang pengusaha kafe yang bisnesnya tak laku, kedainya tak ada orang datang dan dia decide untuk tutup kedai, untuk tutup bisnes. Tetapi tindakan tu tidak disokong oleh kawan dia dan adik dia. Tapi sebelum saja dia betul-betul nak tutup kedai tu, dia pun dah bawa barang dia keluar. Tiba-tiba ada seorang gadis ni yang bernama Saras. Dia selalu datang kedai tu. Disebabkan Saras ni yang selalu datang ni, dia tak jadi untuk tutup kafe dia. So dia macam memberi satu motivasi untuk dia meneruskan perjuangan dia dalam dia punya kafe ni, perniagaan dia. Dan hari demi hari Saras tu datang kedai dia apa semua. Lama-lama dia pun, si Jad ni tengok Saras ni, dari pertama kali tengok pun dia dah jatuh hati lah. Dan kawan dia yang bernama Pat dan adik perempuan dia, adik perempuan Jad ni macam bagi sokongan untuk motivasi untuk dia pergi memikat si Saras ni. Saras ni pun macam bagi respon dekat dia. So diorang slowly bonding, slowly build up diorang punya hubungan. Akhirnya sampailah ke hubungan yang lebih serius. Pada awalnya semua berjalan dengan baik, semua nampak manis, semua nampak romantik. Tapi biasalah filem, selepas tu ada konfliknya. Apa yang terjadi selepas tu memang mematahkan hati sang lelaki. Perkara yang terjadi selepas tu saya rasa boleh relate dengan ramai orang lah. Benda ni memang terjadi dan memang menyakitkan hati kita, orang-orang lelaki ni kan. Sebab memang ada wujudnya orang-orang macam ni sebenarnya kan. Okay, secara keseluruhan filem ni memang sebuah filem yang saya suka. Secara peribadinya saya suka. Saya seorang yang menonton filem, saya meletakkan perasaan semasa menonton dan selepas menonton tu adalah saya punya ukuran utama untuk saya kata filem tu okey ke tak. Sebab kadang-kadang ada je filem yang saya tengok, saya suka, hati saya tu suka, jiwa tu kena, tapi cerita tu bukanlah dari sudut teknikalnya atau storyline-nya terlalu bagus. Tapi bila dia kena dengan hati, kita rasa okay, cerita ni best. Macam cerita Sobat Ambiar ni adalah filem yang pada saya memorable untuk saya lah. Saya ingat benda yang buat saya ingat. Kadang-kadang ada filem yang kita tengok kita lupa kan. So jadi filem ni semasa menontonnya tu dan selepas menontonnya tu memberikan saya satu dia dapatlah di jiwa saya tu. Apa yang membuatkan filem ni lebih best bila dia diiringi dengan muzik daripada Didi Kempot. Didi Kempot ni legendaris, saya rasa penyanyi legend yang selalu membawakan lagu berkonsepkan ambiar. Konsepnya yang betul kan kalau saya salah di ruangan komen, sebab saya ada Google sikit, itu yang saya dapat.
Dan di filem ni diiringi dengan lagu-lagu daripada beliau, dan lagu-lagu beliau tu saya rasa dalam bahasa Jawa, dan lagu-lagunya mujur ada subtitle lah, saya boleh faham maksud lagu, so dia lebih memberi saya lebih pemahaman dan penjiwaan. Lagu-lagunya bagus, lagu-lagunya enak, saya suka lagu-lagu dia dengan irama yang tradisional. Dia masuk lah dengan filem ni, walaupun filem ni temanya moden, dengan surrounding yang moden, kisah anak muda, tapi lagu dia kena masuk seiring dengan cerita ni. Dan saya juga suka ending filem ni. Ending dia pada saya sesuatu yang memberi motivasi, sesuatu yang memberi kita semangat untuk membuat untuk bangun. Kalau orang yang sudah jatuh, tak kira lah sebab cinta ke atau apa, cerita ni boleh saya rasa memberi semangat untuk orang bangun. Patah hati juga harus diraikan. Dan benda-benda yang buruk, yang kita nampak buruk, tidak semestinya benda tu adalah sesuatu yang buruk. Kadang-kadang setiap yang menimpa kita, keburukan ke apa, masalah atau patah hati, dia sebenarnya adalah dia mempunyai nikmat dia tersendiri. Nikmat dia yang kita sendiri perlu memandang dari perspektif yang betul lah. Jangan kita melihat dari satu sudut yang satu sudut sahaja, so kita akan nampak benda tu negatif. Macam lakonan para pelakonnya pun, pemerannya pun, pemeran utama yang dua orang ni, Jad dengan Saras ni, saya rasa memang sangat bagus lah, sangat bagus. Terutama Jad, dia menyampaikan ekspresi patah hatinya tu, kecewanya tu sampai lah pada saya. Ada 2 kali lah dia patah hati dalam ni dan kita merasainya. Untuk orang yang pernah merasainya pun, untuk orang yang pernah merasai benda tu mungkin akan lebih merasai apa yang Jad rasa. Dan yang lagi best, ending tu disudahi dengan satu konsert daripada Didi Kempot. Benda tu adalah bonus pada saya, bonus yang menutup cerita ni dengan sangat cantik lah. Secara terus terang, filem ni bukanlah filem yang sangat terbaik daripada sudut skrip atau productionnya, technical production value-nya ke apa, tapi ianya sesuatu yang saya rasa saya akan ingat, filem yang akan ingat di hati saya. Bukan nak kata production value dia teruk ke apa, tak. Production value selalu saya tengok filem Indonesia memang selalunya akan okey, dan storyline-nya pun tak ada kurang. Cuma dia bukanlah satu storyline yang orang kata mind blown ke apa kan, tapi the best lah, best untuk saya. Okey, saya rasa itu sajalah. Mungkin untuk bintang saya boleh bagi 4.5 dari 5 bintang. Okey, jangan lupa. Okey, sampai sini saja dululah saya punya review. Jangan lupa subscribe saya, Box Perspektif, dan ingat, patah hati juga harus diraikan. Assalamualaikum, peace out.